Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjawabnya. Selamat datang kepada episod yang kedua kepada berbual mak-mak. Salah, selamat datang kepada episod kedua berbual mak-mak. Ya, itu dia aturan ayat saya. Okay, first of all, apa khabar Ustazah Syikin, Ustazah Latifah, sihat? Alhamdulillah. Sihat, insyaAllah. Rayanya okey? Oh, sedap makanan kat rumah aje. Oh, insyaAllah. Di rumah sahaja, Zoom after Zoom. Raya yang paling ribut mak-mak memang sentiasa ada ya? Betul. Zoom lagi penat sebenarnya. Betul. Zoom memang penat. Okay, so in this episode yang kedua berbual mak-mak ni, I'm sure that semua mesti dah tengok kan kita punya drama yang episod 2 tu kan, drama Jonah kan. Kalau belum, sila tengok. Kalau belum please tengok. And so this episode kita akan berbual, kita akan utarakan tentang peranan kita as ibu or mertua, peranan kita as isteri, as anak, as rakyat lah kat dalam satu rumah tu. Alright, so insyaAllah apa yang kita berbual ni akan mendatangkan mendatangkan manfaat kepada banyak sangat makan kuih Aziza. Itulah, dah lama puasa. Okay, so kita teruskan dengan scene yang pertama. Alright, so kita tengok screen yang pertama, kita tengok the first scene. Virus tu masih merebak. Kau buat bersabar dululah. Nanti insyaAllah ada masa boleh pergi ziarah nanti. Sabar-sabar dulu Mak boleh lah, anak-anak cucu semua depan mata. Saya ni ibu jauh. Dah Mak. Dah meradang dah si Jonah tu. Astaghfirullahalazim. Apa Jonah? Astaghfirullahalazim. Apa dia Ustazah Latifah tak dengar? Jonah roll mata dia, kenapa tu? Astaghfirullahalazim. Salah. So apa yang kita boleh berbualkan tentang scene ni? Ustazah, go. So scene tu sebab pasal apa Jonah meradang tu sebenarnya? Saya cakap lah ni. Jonah meradang pasal terdapat balik. Biasalah. Actually rumah mak bukannya jauh sangat pun. Masih kat Singapura lagi kan. Tapi yelah, pasal semua orang macam nak semangat nak berakhir raya, and kita pun bukan duduk dengan mak kita kan. So kita tetap nak balik nak tengok mak bapak kita. Jadi meradang lah. So agak-agak rasanya cara Jonah tu betul ke tak? Aziza? Oh saya, okay. Bukan saya patut tanya ke? Okay, tak apa. Okay, so kalau kita tengok kan pada scene tu kan, tengok cara Mak Kia tu, Masya Allah sopan santun je Mak Kia tu, dia berbual kan macam dengan tata tuturnya, dengan adabnya, dia berbual baik-baik, tak ada nampak pun dia macam nak cakap, Jonah kau jangan balik, kau jangan berani kau balik Jonah, dia tak cakap tau macam gitu. Tapi macam bila kita tengok cara Jonah respon ni macam agak kurang sesuai lah dengan macam mana penyampaian mak mertua dia tu. Mungkin lah, tapi mungkin saya rasa Jonah tu pun dia sebegitu kerana ada beberapa sebab lah. Mungkin sebab dia memang tengah stres dengan CB ni kan, dah lama tak jumpa mak, dah lama tak peluk mak apa semua. So dia tengah, memang dia tengah stres. Lepas tu dia dah, mungkin dia dah rancang macam okay, this is my chance to dapat keluar, dapat jumpa mak aku. Sekali dah pack dah ramai-ramai, dah penat-penat malam raya lagi dah pack ramai-ramai, Mak Kia pergi stop lah. So macam langgar wire lah, sebab tu Jonah macam gitu. Mungkin lah. So kalau kita tengok scene tu pun kira macam Jonah sebagai menantu kan kat rumah tu. So macam menantu ni dia kalau setiap kali mak mertua bersuara, mesti dia akan rasa macam mak mertua nak attack. Betul. Bayangkan macam gitu kan, walaupun Mak Kia tu Allah sopan je dia nasihatkan si Jonah tu kan. Tapi dia already even kalau mak mertua sound macam mana pun, kita sebagai anak menantu, we shouldn't behave that way lah. Betul tak? Because kadang-kadang kita menganggap satu benda tu sebagai tradition. Macam keluarga saya jugalah, tradition dan malam raya ataupun pagi raya kena nak balik rumah mak bapak. Macam kadang kita ada tahlil dan sebagainya, doa selamat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita sama-sama kadang-kadang. So kadang-kadang kita lupa because of kita nak apa yang kita nak capai tu, kita nak capai satu benda tu, kadang-kadang kita lupa tahu how our adab dengan mak mertua kita ataupun dengan orang yang sekeliling kita dalam satu rumah, just because we want to achieve apa yang kita nak. Jadi masalahnya kat sini padahal mertua kita dah dengan selembutnya menegur, lepas tu kita pula balas dengan cara macam gitu. So kita alih naik biarang kan. Jadi kita kena jaga tau kita punya, kadang-kadang tutur cara kita tu sebenarnya menyakitkan hati orang, especially pasal ibu
mertua kita sama je yang macam ibu kita. Pasal kita kan mengahwini suami kita seperti mana kita mengahwini keluarganya. Jadi kita nak kena kita nak kena macam kita ni adab kepada ibu mertua kita pun sama macam kita menghormati kepada ibu bapa kita. So kita nak kena adalah that kind of sifat. Tak boleh nak membezakan. Pasal kita dah berkahwin. Itu dia. Melainkan belum tu maknanya of course ada batasan. Tapi pada saya kalau kita dengan orang tua mana-mana pun perlu ada batasan, perlu ada respect, perlu ada hormat. Itu dia. Lagi satu, kalau kita tengok tadi Jonah buat macam itu pun depan anak dia. Yes. Which is not very good. So bila betul lah, Jonah ni salah betul lah. Bila saya tengok drama tu dengan anak saya pun, anak saya macam, Umi, we shouldn't talk like this, you know. But this act only so okay lah. Dah kena explain satu hal pula But children say children do, you know. Betul. So macam adakah kita nak anak kita nanti akan datang treat kita in a such way? We don't want that. So lagi satu, kalau kita boleh sayang suami kita, kalau kita boleh hormat suami kita, kenapa kita tak boleh hormat pada orang yang melahirkan suami kita tu? Betul. Itu salah. And at the same time, I think saya dapat komen yang sama, feedback yang sama daripada anak saya juga, yang mengatakan kenapa macam you keep asking us to talk properly to our our grandparents, to you. Why don't you talk properly? Why she lah, dia kata she. Why she never talk properly? Macam itu. Kita keep saying kita keep mendidik anak-anak kita begini-begini, cakap yang baik, jangan tengking, jangan jangan hentak kaki dan sebagainya. Itu semua lagi tanda-tanda yang kita tak baik yang melakukan. Tapi kenapa dia buat? Kenapa itu Umi? So saya nak kena explain kenapa begitu, ni sebagai lakonan. In real life, kenapa kita tak boleh buat macam itu, kita nak kena explain pada anak-anak. Pasal macam tadilah Ustaz Aziza share, satu benda tu budak-budak ni nampak, dia tengok kita sebagai role model. At the same time kan kita pun nasi advice benda yang sama kan. So kita nak kena be careful lah. Sepatutnya drama ni nak kena letak rating PG ni. Betul. Dia kena watch with guidance Yes, betul. Okay, apa dia Zizah? Tak adalah, tak tambah sikit je lah. Macam saya rasa macam kan drama mak-mak ni kan dia ada macam beberapa peringkat mak kan. Ada mak yang dah berumur, ada mak yang yang ni. Tapi saya rasa memang peranan as in-law sebab kita lah yang umur kita ni kan, yang ada mak, yang ada anak, we are playing a very big role tau. A huge role tau. Pasal kita kena jadi yang tengah. Yang mana kita kena hormat and kita kena sabar dengan orang yang tua. At the same time kita kena portray a positive impact, positive vibe to the young children, so that the young children will follow whatever dia akan menjalankan, mengkonsistenkan these positive things lah. So I think it's not it's a not nak cakap heavy tu macam negatif pula. Dia macam satu benda yang besar lah, macam kadang-kadang orang tak realise. So bila orang tak realise, orang tak akan perasan yang kita tengah lalui this kind of phase. So macam although it's benda yang berat, tapi there's always something that we can learn lah. We can learn to tu saya realise lah bila macam tengah berbual gini, saya realise macam kita ni, peranan kita ni is kat tengah-tengah, kita ada dua. Untuk saya rasa yang penting kat sini lah menjaga tutur bicara kita dengan sesiapa sahaja. Jaga tutur bicara kita pada orang tua, pada kawan-kawan, pada ipar-iduan dan sebagainya, pada anak-anak kita. Kita kena jaga kita punya tutur bicara lah. Bahasa Melayu saya pun dah pandai. Cakap pasal tutur bicara ni kan, let's take a look at the next scene. Are you ready to take a look at the next scene tak? Yes, let's take a look at the next scene. Jonah, kau nak pergi mana dengan lagi luggage ni? Takkan nak pergi vacay ke staycay? CP belum habis kan? Rakyat apa kau ni? Tak adalah, aku nak balik rumah ibu aku. Lepas tu mak bebel pula. Memang cari Chan kan? Nanti kau dah tak ada, langsir ni aku dah pasang. Masak aku, kemas aku, semua aku. Alah, kau boleh lah. Makan buka mata. Hai Jonah, tengok laki aku tu. Dia pun ada mak. Tak adalah bising macam kau ni. Okay, itu adalah scene yang seterusnya. So tadi dah gaduh dengan mak mertua, sekarang gaduh dengan ipar pula. Itulah, so tadi kita masih berbicarakan tentang tata tutur kan. So other than tata tutur kita dengan mertua, macam mana should we react or should we bertata tutur dengan ipar duai pula?
So kita ada banyak scene lah kan, macam some people get along well with the Ipaduai, macam ni lah, macam kita tengok Jonah dengan PA ni dia macam sister sikit lah kan. Tapi walaupun begitu adalah dramanya juga, tapi dia orang macam ada that close bonding gitulah. There are other scenarios whereby not all Ipaduai are like Jonah and PA lah. Diorang macam apa, susah tak boleh bond, macam awkward kan. So macam mana actually macam peranan dengan Ipaduai ni sebenarnya macam mana Ustazah? Okay, Silakan saya Ustazah ke? Latifah. Ya. Okay. Bolehlah Ustazah Shikin ke Ustazah Latifah ke boleh? Okay, actually dia tak ada perbezaan juga dengan macam kita punya adab dengan mertua kita. So maknanya dengan Ipaduai, kadang-kadang kita dah terlampau rasa comfortable sangat. Kadang kita lupa tahu kita punya adab dengan kita punya Ipaduai because they have their own set of family, we also have our own set of family. Masing-masing ada privacy masing-masing, itu kita nak kena menjaga. And bila kita dah satu rumah, walaupun kita satu rumah, tetap kita kena menjaga privacy each other. Kerana apa, kita mengahwini dengan si ni, lepas tu yang dia pula mengahwini dengan si tu. Jadi privacy tu perlu ada. At the same time kita punya walaupun kita dah comfortable, kita kena jaga kita punya percakapan. Kadang-kadang apa percakapan kita tu akan menyentuh hati seseorang tu. Macam tadilah dia dah macam dah ungkit kan. Tadi si PA dah ungkit. Itulah kalau kau pergi siapa nak pergi pasang langsing ni semua, ada dah ungkit. Pasal kita dah rasa macam okey ni rumah mak aku. Jadi kenapa kau pula orang yang ipar baru nak mertua habis kau tak nak tolong. Tak boleh lah macam gitu. Pasal kita rasa yang kita dah comfortable sangat, yang kita boleh lepaskan segala-galanya. Pasal ni bukan family aku sangat. Pasal ini ini family dia. So biarlah dia teruskan. Tak boleh macam gitu. So kita nak kena menjaga silaturahmi kita tu dengan semua orang yang dalam satu rumah, especially dengan Ipaduai dengan mertua kita. Betul, lagi-lagi sekarang ni tengah CB. So CB ni adalah satu period yang mana menguji kesabaran, menguji emosi seseorang. So kalau kita tengok kat sini, Jonah dia adalah mertua dalam dia adalah orang, setelah kata dia adalah Ipaduai, adalah penantu. So dia tak ada dengan family dia kat situ. So sebagai ipar pun sekarang Jonah tengah bengkak hati, tak boleh balik, tak boleh jumpa mak. So sebagai sebagai ipar yang baik pun kita jangan tambah lah, jangan menambah lagi sakit hati. Because saya kalau jadi Jonah pun saya fikiran juga, tak boleh balik, rindu dengan mak. Lepas tu mana yang macam kat dalam scene tu macam bebel, Jonah tak tolong tu, Jonah tak tolong ni. So mungkin dari sudut Jonah sendiri, habis siapa nak tolong mak dia kat rumah dan sebagainya. So macam ada banyak, walaupun apa yang Jonah buat dengan Mak Kia tu salah, tapi ada banyak fakta. Yes, you have to understand the feelings, and kita sebagai orang yang nampak perbuatan tu salah, we can actually be someone untuk betulkan keadaan ataupun pujuklah si Jonah ni baik-baik. Macam itulah. Betul. Dia jangan sorry saya tambah sikit. Jangan because of satu perkara yang kita tak dapat nak balik rumah untuk hari raya, pasal kita break up the silaturahmi. Pasal because kita tengok kalau senario tu maknanya dia ada comfortable, maknanya diorang punya ikatan tu kuat. So bila ikatan tu dah kuat, just because of satu matter, nak merajuk lah, lepas tu nak tunjuk muka lah, itu dah tak baik. Itu bukan daripada ajaran kita sebenarnya. And I think ni kan bila tengah circuit breaker ni kan, semua kan kena tinggal rumah, inilah masanya yang karakter satu-satu terserlah tau. Macam selalu kita tak canggu. Maybe macam PA dengan Jonah macam cakap-cakap gitu, okay lepas tu kau buat kerja kau, aku buat kerja aku, kau handle anak kau pergi sekolah, aku handle anak aku macam gitu. And then kita ada ada separate time, dan baru kita meet each other. So macam during circuit breaker ni kan macam PA dengan Jonah agaknya dah always together, dah makan satu-satu punya cara, dah makan satu-satu punya personality apa semua kan. So macam this is macam untuk kita kenal balik macam ground, how's your ground, how's my ground. Kita kena slowly learn to adapt. Macam Jonah ni actually dia tengah kesian juga Jonah ni sebenarnya. Pasal dia macam dia kan mertua yang taklah baru sangat, tapi mertua yang macam menumpang konon-konon kan. Macam kalau PA kan at least macam tu comfort zone dia tau. Itu rumah mak dia. Dia tu comfort zone dia. Terus Jonah ni dia kena usaha lebih sikit untuk make herself comfortable there. So it's quite hard for Jonah. Jadi macam in a way macam bila tengok scene tadi kan, macam mungkin PA ni dengan Jonah ni dia dah bond, dia dah rapat, dia lupa that ground. So sebab tu macam dia main cakap hempas je lah, dia terlupa macam perasaan Jonah di sebaliknya. Lagi satu saya rasa
Zazah Shikin. Saya rasa macam, saya tak tahu ini adalah mungkin saya rasa macam kebanyakannya mertua lelaki bila duduk rumah mak mertua ada perbezaannya dengan bila mertua perempuan duduk rumah mak mertua. Menantu perempuan duduk rumah mak mertua ada perbezaannya dengan menantu lelaki duduk rumah mak mertua. Betul. Betul. Setuju tak? Betul tak? Betul. Betul kan? Sebab macam kalau tengok suami PA kan PA kata suami dia relax aje. Suami dia pun menantu juga tapi dia relax. Tapi apa tu menantu perempuan which is Jonah, dia dah tak relax sangat. betul. Because at the end of the day sebab bila orang perempuan ni dia akan banyak dipertikaikan. Contoh lah menantu perempuan duduk rumah mak mertua. Dia duduk bilik je. Orang akan kalau punya menantu dia memang malas ya, tak tahu keluar rumah, tak tahu tolong, tak tahu ini. Tapi kalau menantu lelaki duduk bilik je, tak ada apa-apa. Betul lah. Biarlah dia penat, kesian dia balik kerja. Betul lah. So macam dekat situ pun adalah satu mentaliti yang mana Kita tak sadar sangat tu. Banyak fakta yang perlu dilihat lah. Kita nak kena memahami kita nak kena memahami each other punya macam cara perhidupan walaupun kita dalam satu rumah. Tadi saya tadi mention pasal privacy kan. Walaupun kita satu rumah, setiap orang tu ada set of privacy yang mereka perlukan. Itu hak mereka. Tapi jangan sampaikan kita kerjakan privacy ni kita tak membantulah. Itu pada saya salah lah. Jadi kita nak jaga privacy tu satu hal, at the same time kita perlu macam ringan-ringankan tangan membantu kita punya keluarga juga. Tak boleh just because of the mindset of this is my family, I want to just to be stay inside the room. Tak boleh macam gitulah. Yes, so dia kena ada that thought hablum minallah, kena ada hablum minan nas pun kena ada. So kita kena jaga silaturahim kita dengan Allah SWT, at the same time kita kena jaga juga silaturahim kita kat dalam dengan orang-orang kat dalam rumah tu lah, especially kan. Pasal kat sini kan kita kena meet orang-orang dalam rumah. Okay. At the end of the day, pada saya at the end of the day, we choose to be in that situation. So kita duduk rumah tu atas pilihan kita, mungkin di atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. So pada saya at the end of the day, menghormati macam Ustazah Latifah cakap lah, menghormati adab tu penting nak kena jaga lah. Tak kisahlah kita ni menantu perempuan ke menantu lelaki ke, bila kita menumpang atau kita duduk bersama mertua, we shouldn't like keep macam menyendiri. We shouldn't take that for granted We shouldn't take Bila kita duduk satu rumah, bila duduk satu rumah maknanya kena ada, orang kata silaturahmi nak kena ada lah, nak kena ada bonding. Tak boleh makan ambil makanan kat dapur dalam mak mertua masak, makan kat dapur pergi makan kat bilik. Pada saya tu tak cukup sopan lah, sopan tak ada lah, macam tak cantik lah, tak cantik. So at the end of the day masing-masing kena tahu jaga adab masing-masing lah. Yes. Okay, moving on to the Next scene. Alright, let's go. Kamu tak sayang aku ke? Kan kerajaan tak kasih balik. Yang kamu nak balik buat apa? Bila lah kamu nak berubah ni? Dah kahwin pun masih tak ubah-ubah. Nak balik jumpa ibu buat budak-budak ni. Ibu tak rindu ke dengan kita orang? Nak oi. Mananya tak rindu. Tapi ni kan masalah dunia. Kamu ni dah kahwin. Sana tu keluarga kamu juga. Dah bagus tu kamu dapat mertua yang baik. Cuba bersyukur sikit. Dah. Minta maaf dengan mak mertua kamu tu. Itu dia. Saya nak declare, this is my favourite scene. This is my favourite scene. Sama, kelakar gila ni. On so many levels. On the acting, this is my favourite scene. On the content, this is my favourite scene. Asal saya cakap content favourite scene kan, pasal kat dalam sini kan dia nampak sikap mak mertuanya Jonah ni, Masya Allah lah kan. Dia bukan calang-calang punya mak mertua tau. Macam kirakan dia punya tahap reda dia is Masya Allah, another level of tahap reda. Macam dia boleh terus macam yelah, macam saya bayangkan kalau saya jadi mak mertua lah, saya pun akan rindu anak. Mak betul lah kan? Bukan mak betul. Mak betul, ya Allah. Mak Jonah, mak original Jonah lah mak betul Jonah ni. Saya bilang tersasul lah Nari, sorry lah. Saya bayangkan saya pun mesti akan rindu anak sendiri kan, apa semua kan. Mesti terfikir macam aku tak boleh balik Jonah. Okey lah, tak apalah, nak buat macam mana. Mesti terkata macam gitulah. Tapi mak dia ni macam dia dah ada, dia dah macam dia punya nasihat tu Jonah tu is already there already. Macam boleh nampak cara dia nasihat tu macam
nampak macam dia dah betul-betul reda lah, faham tak maksud saya? Maybe boleh tolong saya aturkan balik percakapan saya ni lah. I think Sekarang peranan kita tengok Syakir dulu. Teruskan. Okay, saya rasa macam peranan kita sebagai ibu, seandainya kalau kita nanti dah ada anak yang dewasa kita pun nak kena tengok kita nak choose jadi ibu yang seperti mana. Adakah kita nak jadi ibu yang macam mengungkit-ungkit macam itulah kau sembunyi-sembunyi je lah keluar dari rumah tu, ataupun kita nak memahami kita punya macam situasi kita yang tak boleh nak balik. Jadi kita nak kena comfortkan anak kita, because anak kita dalam keadaan yang emosi yang tak dapat balik. So kita nak mengapi-apikan situation, ataupun kita nak menjadikan seorang yang mendatangkan comfort. So pada saya mendatangkan comfort tu lebih baik lah. Kerana apa? Anak tengah emosi tak dapat balik. Lepas tu kita bagi dia macam understanding bahawa it's okay, I'm okay at home. Kita boleh celebrate insyaAllah bila semua dah settle. Itu yang kita perlu choose that kind of situation ataupun that kind of character bila kita nak berdepan dengan dalam situasi yang macam gini lah. Macam Mak Jonah ni, sorry saya masuk sikit je. Macam Mak Jonah ni bila tengok kan, dia tak fikir dia tak fikir untuk diri dia. Dia fikir untuk orang lain. Dia fikir yang terbaik untuk anak dia, untuk keluarga mertua sana, dengan yang terbaik untuk masyarakat gitu. Pasal dengan sebab mereka kan. So itulah, that's why one of my favourite. So kalau kita tengok scene tu pun kan bila kan start the call si Jonah konon nak mengadu lah, mak mertua tak kasih balik dan sebagainya. Tapi mak dia macam senang kata mak yang kenal anak lebih. So dia tahu perangai anak dia ni mungkin childish, macam tak boleh jauh sikit, dengar-dengar kan. So macam tapi macam kira maknya Jonah ni dia macam tak ada nak batu api apa cakap mak mertua kau memang macam itu, tak ada. Tapi kalau kita tengok dari perbualan tu kita tahu yang sebenarnya Jonah ni sepatutnya bersyukur, which saya rasa that is the point where mungkin Jonah terfikir kan, baru tersadar yang dia kena bersyukur sebab tak semua orang yang bertuah dapat mak mertua yang baik. Betul. Tapi kalau kita tengok Mak Kia adalah calon mertua yang baik. Mak Kia ada ni tak nak bujang lagi tak ada. Alright. So Mak Kia ada anak bujang lagi boleh. So Mak Kia adalah mertua yang baik. So maknanya kat situ nasihat. Terus lagi satu itu pun sini kita boleh tengok yang mana Mak Kia adalah seorang rakyat yang bertanggungjawab. Mak Kia pula. Mak Jonah adalah seorang rakyat yang bertanggungjawab. Which is actually this is the message that government want to relay lah. Kita nak cara sekarang ni, cara kita sayang dengan orang tua kita bukan dengan kita ziarah mereka. Sebab mereka adalah antara orang yang lebih terdedah kepada risiko. So it's a way to, I mean like a way to show our love towards them is by not visiting them. Itu yang message yang nak disampaikan. Message utama lah lagi macam Syawal ni kan. So memang kita memang selalu every time Syawal kita dah terbiasa macam Syawal ni lah yang paling tak sabar sangat nak gather, tak sabar sangat nak nak jumpa parents. That is how we show kita punya appreciation to them by visiting them. So tapi bila tengok cara how Mak Jonah portraykan tu kan, especially tengah sini ni mungkin keadaan kita kena bezakan sikit dengan kebiasaan kita because of this situation kan. So and that is the most important thing. Macam kalau kita follow the new this new norm kita follow, so maybe insyaAllah macam in the it's easy for this thing to end lah, insyaAllah kan, pasal kita following. Saya suka tadi Zashikin cakap tentang kita nak kena rasa bersyukur. Saya rasa bila dalam satu keadaan tu kita lupa tahu apa yang sebenarnya Allah tengah bagi kita ni. So maknanya kat sini kita nak kena be thankful, kita nak kena bersyukur dengan Allah sekarang tengah bagi kita duduk kat rumah untuk kita memahami kita punya ahli keluarga, dengan kita mengeratkan lagi silaturahmi. And kita kalau misalnya seandainya kalau kita ikut emosi dan kita terus keluar, na'udzubillah lah sekali kita touch kita dapat COVID dan sebagainya, kita tak akan terfikir tau nikmat kesyukuran sebenarnya. Kita akan dah jadi nikmat sakit dan sebagainya. So kat sini kita nak kena be thankful dengan apa nikmat yang Allah tengah bagi pada kita sekarang. So itu saya pengajaran yang baik lah sebenarnya. So lagi satu kalau misalnya tambah Encik Jonah dia degil-degil dia pun dia tak terus keluar. Betul tak? Ada setengah dia akan angkat beg terus jalan keluar. Tapi tak, degil-degil pun dia dengar jugalah nasihat mak mertua dia, kolong-kolong nak mengadu kat mak.
akhirnya dia tak keluar terus lah, which is kalau dia keluar tu lagi tak bagus lah. Bagus didikannya. So maknanya itu menunjukkan didikan Mak Jonah. kalau kita tengok kat situ Mak Jonah pun mak dia adalah mak yang redha, mak yang memahami dan sebagainya. So walaupun anaknya begitu adalah sipi-sipi masih menjaga. Yes. Itulah. Kan orang katakan seorang anak tu is a reflection of seorang mak. So mungkin Jonah ni pun bukan senang lah, macam kira kan yelah dia ada perangai dia tapi dia senang lembut kan bila berbual dengan mak dia kan. Because pasal oleh kerana didikan yang mak dia tunjukkan dengan dia daripada dia kecil lagi. So that's children see, children do, children become Okay. Alright, so we move on to our last scene, insyaAllah. Yeah. Okay, let's do this. Selamat Hari Raya Mak. Maafkan Jonah ya Mak. Tak sepatutnya Jonah tinggi suara dengan Mak macam gitu. Tak sepatutnya Jonah cakap kasar dengan Mak macam gitu. Maafkan Jonah ya Mak. Tak apalah Jonah, Mak faham. Mak tahu kau rindu dengan mak kau. Budak-budak ni pun rindu dengan nenek dia. So tak apa Jonah. Nanti bila semua ni dah clear, virus ni semua dah tak ada, kita ramai-ramai pergi ziarah. Kau nak tengok sana pun boleh Jonah. Mak pun minta maaf lah kalau Mak terkasar bahasa ke apa. Okay? Sama-sama lah kita memaafkan each other. Selamat Hari Raya Mak. Sayang Mak. Jonah minta maaf kalau salah silap dengan kau sayang kau. Aku pun gitu juga Pias. Minta maaf ya, sayang kau. Itulah pengakhiran scene drama mak-mak episod 2. Saling maaf, bermaaf-maafan. Kita kau tengok macam cara diorang minta maaf ni macam Masya Allah macam baik je. Jonah minta maaf pun baik. Lepas tu Mak Kia cara dia Mak Kia pun dengan tak tunggu terus Mak Kia pun minta maaf dengan each other. Macam hari tu saya tengok satu video ni lah, which I think in some family environment happen juga. Dia rasa macam mak minta maaf kan. Anak minta maaf kan. Mak punya jawapan dia kata, kau memang aku tunggu je saat ni kau minta maaf. Kau memang kalau nak minta maaf memang tunggu hari raya je minta maaf. So kita ada that kind of because maybe it's our culture it's a culture of nagging, of ni. Tapi macam I think the right way ataupun the cara yang baik untuk saling bermaafan ni this is one of the ways lah. Macam kita bermaafan tu janganlah kita ungkit, kita minta maaf tu dengan secara cara kita tata tutur tu menunjukkan whether kita ikhlas nak minta maaf ataupun tidak, and whether kita ikhlas memaafkan ataupun tidak. Betul. Kan? Macam Islam pun dah ajarkan kepada kita yang macam kalau kita nak rasa marah pun jangan lama-lama. Kita kena cepat-cepat minta maaf. Pasal bila maaf tu dia akan macam terputuslah segala kita punya so-called macam all bad things. Jadi dia mengeratkan, bila kita meminta maaf tu dia mengeratkan silaturahmi kita balik dengan sesama keluarga. Sebab tu pentingnya. Dan saya pun suka dengan pasal keikhlasan. Pasal memang ada orang caranya berbeza-beza. Ada yang jokingly pasal malu. Ada tradition orang pagi-pagi tak biasa tau nak minta maaf ni semua. Pasal pada mereka macam I normally minta maaf I'm sorry. Kan budak-budak sekarang kan bila hari tu anak saya paling klise. Bila when I say minta maaf, dia boleh cakap I'm sorry. Kepada kita macam patutnya kau cakap selamat hari raya, maafkan batin lah macam gitu kan kononnya. Tapi tak salah apa dia cakap macam gitu I'm sorry. So it's kadang something yang awkward. Tapi cara dia sebenarnya memang betul-betul dia nak minta maaf. So kita nak kena ada that kind of keikhlasan lah bila kita nak minta maaf. Macam tadi jangan ungkit tu is the best. Tu jangan. Apa yang dah lepas biar lepaskan, kita nak kena betul. So macam pada saya this walaupun macam pada saya this is a very good practice. Macam ada orang cakap alah kau ni tunggu raya pun nak minta maaf, tak raya tak minta maaf. Pada saya at least ada sesi bermaafan tu. Mungkin start kita mungkin minta maaf setahun sekali. Tapi akan as time goes by mungkin kita akan minta maaf bila kita buat salah. At least pada saya at least adalah setahun sekali ada that moment yang mana kita betul-betul minta maaf daripada tak ada langsung. So I think we can start slow lah actually. Because perbuatan maaf ni adalah benda yang sebenarnya benda yang sangat susah. Tapi kalau kita buat, hidup kita akan tenang. Betul tak?
Saya terkam upon this hadis. Saya tak ingat sangat lah, tapi tak salah saya dia hadis Muslim. Dia cakap wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izza. Maksudnya dan tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin melainkan akan semakin memuliakan dirinya. So sifat meminta maaf dan memberi maaf ni dia tidak lain, dia benda yang susah, tapi sebenarnya dia ada hikmah atas susah tu. Dia akan dia akan soften the heart, dia akan dia memang I think it needs practice also lah. Betul. Kalau kita berdasarkan kalau kita berdasarkan satu hadis ni apa, ada satu cerita di mana Nabi Muhammad SAW mengiktiraf satu orang ni hanya kerana sikap pemaaf dia. Nabi kategorikan dia sebagai ahli syurga sebab apa? Sebab dia tiap-tiap malam sebelum tidur dia akan buang semua sifat-sifat yang tak baik dia terhadap orang lain dan dia akan memaafkan semua orang. Which is amazing, and because of that, bukan sebab Buddha tak ada sembahyang malam ke, puasa tak apa setahun 300 kali ke, tak ada. Tapi disebabkan amalan ni dia dikategorikan sebagai ahli syurga oleh Nabi Muhammad SAW, which is amazing. So perbuatan maaf tu memang bukan mudah, tak ada orang cakap mudah, tapi once kita dah praktis untuk sentiasa memaafkan, benda tu akan jadi mudah dan hidup kita akan lebih tenang sebab dah tak ada perasaan marah dah. Saya sebenarnya tak ada yang benda yang sama, hadis yang sama sebenarnya, because saya I think before this mula saya punya sharing pun saya pernah tekankan mengenai perkara pemaaf ni. Salah satunya ialah macam tadilah hadis, mengikut pada hadis ni, at the same time juga sifat orang yang bertakwa adalah seorang yang pemaaf. Kalau kita nak menjadi orang yang bertakwa, kita perlu memaafkan. Sebab tu saya suka ingatkan pada diri saya dan juga orang-orang sekeliling saya. Kalau kita macam kadang kita ada emosi marah orang sekeliling, anak-anak kita especially sebelum anak-anak tu tidur, jangan sampaikan budak tu tidur dalam keadaan nangis. Kerana kita perlu minta maaf pada anak-anak kita juga. Jadi untuk dia tenang. Untuk dia tenang bila dia tidur. Kadang-kadang orang tak boleh terbawa mimpi sebagainya kan. Sebab tu saya selalu lazimkan sebelum tidur saya kena cakap, I'm sorry if I done this to you. Even to my son yang kecil-kecil ni semua. So sebab tu kita kena jadi orang yang pemaaf. Nak tunggu hari raya pun boleh, tak nak tunggu. Kalau boleh lah, macam pada saya, kalau kita dah buat kesalahan besar on the spot tu, of course kena minta maaf kan. Tapi tradition kita meminta maaf di pagi raya tu satu tradition yang mulia lah. We should do. Saya amazed tau, ada orang sampai nangis-nangis sampai pagi raya. Lepas tu ada yang kompos lagi. Pada saya macam kompos dia punya kata-kata dia untuk dia minta maaf. To me is good. Jadi pada saya itu satu tradisi yang perlu kita teruskan lah. Betul. And sebenarnya tradisi ni dipraktiskan oleh family saya, which saya tak get it dulu. Setiap kali pagi raya mesti fikiran apa nak cakap dengan mak ni. Nak kena cakap panjang, nak kena susun ayat. Macam I don't really get it. Why we should do this? Pada saya macam malu lah kan. Sebenarnya minta maaf ni adalah kenapa dia susah, sebab malu. Sebab malu nak mengaku kesalahan sendiri. So tapi alhamdulillah it's a good practice yang mana sampai sekarang saya amalkan, dan sekarang benda tu ditanya oleh anak saya pula, why Umi kena minta maaf sampai nangis-nangis. So it's another challenge lah where kita nak fahamkan budak-budak ni semua kan. So pada saya macam Sarah Latifah Yusof cakap tadi kan, benda yang baik adalah bila kita buat salah kita terus minta maaf. Itu satu benda, satu-satu. Dan kenapa bila tunggu hari raya baru kita minta maaf, ini pada saya macam secara generalnya mungkin kita ada buat salah, kita ada buat orang terasa hati yang mana kita sendiri tak perasan. At least kan in Islam ni dia guide kita tau. Macam kira kan kalau kita macam gitu, kita ada satu hari ni memang satu hari ni memang khusus untuk kita minta maaf. Whether kita perasan ke tak kita buat salah, macam saya cakap lah. Betul. So it's like kita ada guide, kita ada reminder, kita ada set a day yang mana kau nak tak nak kan, macam mengikut culture kita kan, kau nak tak nak kan kau kena minta maaf. So macam dia dah ada kat situ, dah guided already. Sorry saya potong lah. Sambung Zaza. Dah kot. Dah Zaza. Oh dah, okay. Saya macam saya pula kan, lagi satu saya punya reflection kan, macam saya tengok, saya tak tahu macam mana nak ajar anak saya minta maaf. Macam mana saya nak ajar dorang this tradition minta maaf. Pasal budak-budak diorang semua main kan.
Yes, Selamat betul. Raya, kita tahu semua. So macam what I realise macam this year is that macam what I did, saya tak tunggu diorang minta maaf lah. Saya yang minta maaf dengan diorang. So macam dah habis minta maaf dengan dengan suami ke apa, then saya panggil diorang, then saya yang ambil tangan, cium tangan diorang, lepas tu saya cakap saya sorry. Macam diorang pun cakap, Umi, don't cry. Macam why you cry? Kata, then I say lah macam kita sorry. Sorry pasal Umi selalu marah, Umi so tak sabar dengan you all, so Umi sorry. So macam bila macam kita yang start the initiative first kan, that's where macam what we've been saying lah, children see, children do. Then automatically macam adik dia terus datang, macam adik dia terus peluk saya, adik dia cakap macam, Umi, I also sorry. I so sorry, I always make you angry. Dah makinlah sedih, makinlah banjir-banjir kat situ. So I think macam in order for us to practice this, we need to start somewhere lah. So I think macam Jonah kan, dia pun macam kalau kita tengok scene tadi kan, Jonah tu dia macam senang tau nak pergi dekat Mak Kia ni minta maaf. Mungkin kenapa dia macam gitu, mungkin practice ni dah dijalankan dekat dalam family dia. Mungkin diorang memang dah sentiasa saling minta maaf, saling memahami, saling minta maaf dan memaafkan each other pada pagi raya tu. So this is one of the ways macam maybe kita should start lah kan. Kita maybe memang tradition dia kita kena minta maaf dengan yang tua, tapi kalau nak ajar kepada anak-anak kita ni, mungkin nak tunjukkan mereka, mungkin kita yang start dulu lah. Nice. Macam lah. Okay, just saya nak share apa ayat Quran ni. Salah. Saya nak share ni kan, ni ada dalam drama tu. So dalam Al-Quran sendiri Allah dah berfirman, Allah perintahkan kita bukan hanya kena menyembah pada Allah, tapi kita kena berbuat baik kepada ibu bapa. Sampailah mereka tua dan kita kena sentiasa jaga dan pelihara mereka. Kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah cakap, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mungkin okeylah, ini adalah satu yang mana kita boleh touch juga, where ada setengah family diorang memang berbual kasar. So macam ini adalah ikut kepada praktis masing-masing lah. Tapi apa yang kita kena faham, orang tua makin tua dia akan makin sensitif. Bukan bermakna kalau dulu memang kita selalu berbual dengan mak, ini kita berbual dengan mak, suara tinggi dan sebagainya, kita tak boleh nak buat benda tu sampai bila-bila. Sebab orang tua makin lama dia akan makin sensitif. Kita cakap sikit salah, tertinggi, mungkin tertinggi suara sikit je, mak kita akan terasa. Which pada saya, bila kita ni dah jadi mak, lagi-lagi sekarang ni bila kita dah jadi mak ataupun kita dah makin meningkat dewasa, we should understand our mother's feeling more. Because sekarang kita dah jadi mak, kita tahu perasaan seorang mak tu macam mana, lagilah sepatutnya kita kena ambil berat tentang perasaan ibu kita selagi mana mereka ada. Betul. Ada Saya agree. Rasa dah kita dah macam dah conclude semua kan. Betul. So yes, insyaAllah lah. Tengok episod akan datang, kita akan kupaskan pasal apa pula. Siapa yang belum tengok drama episod 2 Mertua, silalah tengok. Boleh jumpa di YouTube Media Al-Istighfar, boleh pergi kat Facebook Al-Istighfar Mos, ada episod ini, okay? So Yes. itu sahaja untuk kali ini. Semoga bermanfaat sharing kita kepada antum sekalian. InsyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Nantikan kemunculan kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.